Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pengikut-pengikut page smartsaham.com? Ah, lama rasanya tak masuk market kan. Hari semalam cuti, hari Jumaat cuti. Oi, long weekend. Dah lama tak rasa long weekend dekat bursa ni. Okey, dan hari ni pula masuk-masuk market, dapat berita petang tadi kena PKP lagi. Okay, by the way, suara saya okey ke? Cubaan suara sikit. Kalau okey, mohon komen sikit kalau okey. Tu ada orang jawab salam tu. InsyaAllah dengar lah tu kot Suara okey, ada orang jawab salam. Okay, kita ada baru 35 orang. Okay, apa khabar semua? Macam mana? Kata apa? I think berita PKP yang kali ketiga dah ni PKP 3.0 ni. Saya pun dah tak tahu dah apa yang nak di apa di expect di daripada PKP lagi ni. Yang kesiannya dekat mak bapak lah yang nak kena PDPR tu kan. Tengok kawan-kawan saya yang ada anak ni macam kata apa macam-macam gaya lah nak menguruskan anak-anak lelaki yang ramai tu. Macam mana lah agaknya. Okay. Alright, thank you Tuan Is, thank you Muhammad Tuan Izwan, thank you Tuan Tarik. Okay. Memandangkan masih awal lagi, okay, bolehlah share-share dulu. Minta tolong share kita punya video malam ni sebab kita nak ceritakan apa yang berlaku pada minggu lepas. Topik menarik ni topik menarik. Dia macam kata apa, boleh buat movie sebenarnya ni. Kalau dulu kita ada movie Big Shot, okay, masa zaman krisis subprime mortgage, okay, yang last week ni kita ada kata apa, one of the biggest short squeeze yang berlaku di Wall Street. Okay. Dia actually bukanlah paling besar sebenarnya. Okay, sebab dulu pernah ada kes dah sebelum ni. Okay, di mana berlaku pada saham Volkswagen. Kalau tak silap saya tahun 2008-2009 macam tu. Okay, tapi nonetheless, okay, cerita kali ni dia menarik sikit lah sebab supposedly dia ada kata apa, elemen-elemen Robin Hood macam tu the commoners, okay, the retailers, the small traders, the retail traders, okay, macam bersatu padu melawan konon-kononnya kapitalis lah, melawan the sharks, melawan Jerome, okay. So itu yang kita nak apa, nak saham naik berat pun naik. Tu tak boleh buat apalah. Saya duduk rumah, kata apa, duduk rumah 2 minggu dah 2 minggu lebih 4 minggu lah, sebulan kan. Kan, panjat kan? Sebulan jugalah sebenarnya Hampir sebulan juga duduk rumah since PKP awal hari tu. Memang tak keluar langsung sebenarnya sebab apartment saya tu ada kes positif. Kejap kuarantin 2 minggu, kena sambung lagi kuarantin. So inilah hasilnya. Okay, alhamdulillah. Sama kerusi Alhamdulillah. Okay, siapa yang nak kerusi ni free ni iklan. Awal-awal lagi dah iklan. Siapa nak dapat peluang memenangi kerusi ni secara percuma, okay, boleh sama ada you all join kita punya kelas Smart Saham Rising Star, ada cabutan bertuah, ataupun jadi affiliate smartsaham.com. Okay, kalau dapat buat sales, kita buat undian siapa yang top sales affiliate kita dapat hadiah kerusi ni. Oh, syok okay, sambil-sambil buat kerja boleh baring. Okay, alright. Ada 50 viewers. Alright, thank you yang baru join. Okay, Makcik Wang, Agnes. Okay, Tuan Faiz Yazid. Okay, alright. Uh, Before that, kalau kata kita nak cerita mengenai apa yang berlaku kepada saham GameStop ataupun yang fenomena short squeeze tu, kita nak kena faham beberapa term terlebih dahulu lah. So nanti bila kita mula, kita akan cerita kan dulu short selling tu apa. Okay, mungkin setengah orang tak berapa faham kan short selling tu work macam mana. And then bila dah faham macam mana short sales tu punya short tu punya principle itself, kita akan tengok apa yang dipanggil sebagai short squeeze tu. Okay, and then tengok macam mana short squeeze ni berlaku pada saham GameStop. Okay, okay, apa yang berlaku sebenarnya pada minggu lepas ni, okay, ni cerita the background story lah. Okay, saham GameStop ni telah dibincang-bincangkan, disebut-sebut dalam forum Reddit. Think some of you guys know lah tahu Reddit ni apa. Reddit ni macam social media jugalah, sejenis social media. Orang boleh buat forum lah, dia macam forum basically. So dalam forum tu,
Okay. Ada this one guy, saya tak nak sebutlah username, user ID dia apa sebab user ID dia mencarut sebenarnya. Okay. Dia buat analisis dekat saham GameStop ni. Okay. And then bila dia buat analisis, dia ceritalah macam-macam. Dia perasan, okay, saham GameStop yang setengah kena short adalah sangat besar amountnya. Okay. Dan yang shortkan saham GameStop, yang shortkan saham GameStop ni basically adalah hedge fund. Okay. Hedge fund managers. So in retaliation, okay, dia kata, "Uish, tak boleh jadi ni. Okay, kenapa banyak sangat orang nak menjatuhkan harga saham GameStop ni?" So dia ajaklah community di Reddit tu untuk bekerjasama, okay, beli saham GameStop ni untuk push harga naik atas. So tu apa yang berlaku lah, dan kenaikan naik harga, apa yang kenaikan harga naik tu, okay, sampai, kalau tak silap saya, highest point lebih dah dekat 2000%, okay, dalam tempoh beberapa hari. Okay. Tapi tak apa, itu cerita background je lah. So kita nak tahu apa yang menarik sangat cerita ni. Okay, alright. Bursa Bet. Okay, Bursa Bet tak jadi. Okay, Bursa Bet tak dapat replicate apa yang sama lah dekat Malaysia ni. Okay. Thomas kena buat edisi Wyckoff. Oh, mungkin lah. Macam boleh buat je logo belakang ni W kan. Okay, itu kita tukar. Kau terbalikkan menjadi W lah. Betul tak? Okay, alright. So ada 58 orang. Okay, terima kasih kepada yang join. Yang baru join boleh tolong sharekan, boleh like sikit. Okay. Alright. So let's start. Okay. Kita kata apa? Sebelum mula, okay, macam saya cakap tadi lah, kita nak kena faham dulu konsep short selling tu apa. Hari ni saya tak ada slide tapi saya nak main conteng-conteng. Okay, boleh tukar kita punya display tuan Amjad. Bursa Bet kena sabit. Yelah tu Okay, terangnya belakang saya putih. Okay, alright. So, first of all, okay, kalau kita nak faham macam mana short selling ni berfungsi, okay, basically, dalam pasaran saham, okay, ada dua cara untuk jual dan beli. Ada dual direction. Okay, satu yang kita panggil sebagai long, satu lagi sebagai short. Okay, yang long ni basically apa yang kita biasa buat lah. Okay, long ni kita beli and then kita jual later bila harga dah naik. Okay, yang short ni pula dia jual dulu, okay, and then bila saham tu harga saham tu jatuh, dia beli saham tu pada harga yang lagi rendah, and then the difference of the price tu adalah dia punya profit. Okay, macam mana dia boleh jual dulu adalah dengan menggunakan loan stocks. Okay, dia pinjam dulu stocks daripada brokers, okay, daripada institution. Okay, dia pinjam, dia jual, and then bila dah dapat beli balik pada harga yang lagi rendah, okay, the profit tu dia dapat profit lah, and then dia akan pulangkan balik saham tu kepada the brokers. Okay, suara macam slow boleh cuba kuatkan lagi tak? Tamjad. Okay, short sell. Okay, kita conteng-conteng sikit lah. Suara macam slow Okay, alright. Saya terjumpa satu example ni lah dekat Reddit juga kot, ada orang share. Example ni nak menerangkan konsep short sales ni. Okay, nampak macam mudah untuk difahami. So saya akan replicate example tu juga tapi by the way, I think episode kedua atau ketiga Bursa Chit Chat yang awal dulu kita mula tu, saya pernah cerita dah pun pasal short sales ni in details. Boleh rujuk balik jugalah kita punya that session. Okay, suara dah ngam. Okay, alright. Okay, so basically katalah ada contoh yang dipakai untuk terangkan short sales tu, dia menggunakan contoh beruk dan pisang. Okay, kata adalah dis beruk tapi saya tak pandai lukis beruk, so saya lukis je lah orang lidi. Okay, so katalah beruk ni pula ada 5 batang pisang. Okay, anggaplah tu pisang. Okay. So setiap pisang ni pula berharga RM2. So total pisang ni adalah RM10 lah. Okay.
And then okay, cantik, suara dah okey alright, ngam. Okay, kemudian datanglah seekor ular. Ni lidah dia cu cu. Maafkanlah saya budak engineer, saya memang tak pandai lukis. Okay, so apa dia buat, ular ni, okay, dia nak pinjam. Okay, dia nak pinjam pisang-pisang ni tadi. Okay, dia nak pinjam. Okay, dia pinjam pisang ni. So, pisang ni sekarang dah jadi milik dia. Tapi, dia pinjam, dia terus jual Dia terus jual. So, sekarang ni ular ni dapat RM10. Okay, ingat, dia pinjam. Dan kalau dia pinjam, macam mana pun dia kena pulang balik dekat beruk tadi tu kan. Okay, so, instead of dia makan ke apa ke, dia pergi jual pisang tu. So dia dapat inilah untung RM10 ni. Okay, dia dapat duit RM10. Okay. Oh, kena lukis ke sana sikit okay. Sekejap. Macam mana saya nak gerak kamera ni, boleh tak? Okay, tak apa. Saya lukis sebelah sana sikit. Okay. So sekarang ni ular ni dah ada duit RM10. Tapi macam mana pun later on, dia akan kena pulangkan balik pisang tu dekat beruk tadi tu. So after sometimes, katalah plus 3 hari ke, okay, ada mungkin beruk daripada kampung sebelah lah kot okay, beruk daripada kampung sebelah ni, okay, ini beruk kampung sebelah, dia pun ada 5 pisang. Entah macam mana tak lukis pisang, tak apalah. Dan dia pula, beruk kampung sebelah ni, okay, beruk B, okay, ni beruk A, dia jual pisang pada ular tadi pada harga RM5, okay, RM5. So, si ular ni tadi, okay, dia pun beli pisang ni. So, bila dia beli pisang tu pada harga RM5, okay, menggunakan duit RM10 yang dia ada tadi tu, so maksudnya dia ada profit RM5, betul ke tidak? Okay, dia dah ada profit RM5, kemudian dia boleh pulang balik pisang ni, okay, dia boleh pulang balik pisang ni pada si beruk A. So macam itulah cara boleh buat untung daripada short. Okay, boleh faham tak? Cantik ular. Sorry lah Zakuan, saya tak pandai lukis buruk. Pandai lukis orang lidi tapi nak cerita buruk lah. Okay. Boleh faham tak macam mana orang buat duit dengan short sell? Okay. Dan kalau diterjemahkan kepada market, okay, yang pisang ni adalah stocks lah. Okay, dan stocks ni pula boleh dipinjam, okay, daripada broker. Broker ada dia punya kata apa, stocks yang dia boleh loan out. So bila orang pinjam stocks tersebut, dan macam mana pun dia kena pulang balik lah. Kalau tak mungkin akan kena margin call. Okay, ada setengah tu kenakan interest kalau pinjam stocks ni, kalau buat loan stocks. So untuk mengelakkan kerugian, okay, dia kena pulangkan balik stocks tu. Okay, dan kalau kata, ini contoh kalau apa, kalau jumpa beruk yang jual harga murah. Okay, kalau jumpa beruk kampung C, okay, beruk kampung C, okay, yang jual pisang, nampak tak? Oh, tak nampak sorry. Padam balik. Okay. Okay, beruk kampung sini kat atas, tukar. Mana ni? Okay, ni beruk kampung C. Pisang. Okay. Tak ada orang lain dah yang jual pisang. Okay. Memang tak ada pisang dah dekat satu bumi ni. Tiba-tiba ada seorang je ada pisang dan dia nak jual pada harga RM20 untuk 5 pisang ni. Okay. Yang ular ni pula, dia dia masih lagi nak kena pulangkan pisang yang dipinjam daripada bro A tadi tu. So dia terpaksalah juga beli pisang harga RM20 ni tadi. Okay. Instead of untung untung RM5 yang dia dapat daripada kalau beli beruk A, beruk B tadi, okay, dia terpaksa rugi RM10. Okay, sebab dia kena bayar RM20 untuk dapatkan pisang tu untuk pulangkan balik kepada beruk A. Banyak beruk dah. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan?
Okay, boleh, boleh, boleh. Okay. Sila sila nak pinjam pinjam beruk dengan pisang ni boleh. Saya pun pinjam analogi orang lain sebenarnya. Saya nampak ada orang share gambar rajah ni, okey. So inilah analogi macam mana berlakunya kata apa profit and loss dalam short sell. Okay, but you guys see kalau kata normal proses jual dan beli yang kita biasa buat yang long buy tu kan. Kita hanya kata apa terdedah risiko kerugian sampailah harga saham tu jatuh kosong 100% loss. Okay. Tapi short selling ni tak ada limit tak ada limit dia punya loss tu sebab harga boleh naik sampai tinggi mana pun. Betul ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Kalau contoh tadi harga naik pisang tu naik sampai harga RM20. Kalau orang tu nak jual RM1,000 pun sebab tak ada orang lain yang offer untuk jual balik. Okay. Dan dia pula terikat dengan condition yang dia kena pulang balik pisang tu. Okay. So dia boleh rugi up to infinity. So ini bahayanya short sales. Okay. So harapnya boleh fahamlah beruk-beruk menggunakan beruk-beruk dan pisang ni. Okay. Alright. So I think that's clear. Okay. Kalau tak clear saya boleh faham kan? Ada yang tak boleh faham kan konsep pisang dan beruk ni? Okay. Mana nak padam? Saya nak clear the whole thing . Okay, tak apalah padam masa. Oh, baik. Terus page baru je lah kan. Okay, alright. So itu adalah konsep short sell yang dipermudahkan melalui beruk dan pisang dan ular. Okay, so bila dah faham macam mana short tu berfungsi, okay, apakah yang dipanggil sebagai fenomena short squeeze tu pula? Okay, so kalau short squeeze ni pula, okay, biasa kita akan kita bahagikanlah kategori buyers tadi tu So kita ada kena lukis sini sikit. So kita ada this group. Okay, yang ini adalah normal. Okay, ini adalah normal gang. Okay, ini adalah buy ataupun long. Okay, and then kita ada satu group lagi yang sell ataupun short. Okay. Kalau kita guna broker M Plus untuk beli saham, adakah saham kita akan dipinjamkan kepada short seller? Bukan saham kita Saham yang dipegang oleh broker tu sendiri. Okay, saham kita kalau kita dah beli daripada M Plus tu kita punya lah. Mana boleh dia nak ambil saham kita bagi pinjam orang lain? Tak boleh. Okay. Alright. So ni dua kategori buyer yang ada dalam market. Okay. So kalau normal buyers ataupun long orang-orang yang go long ni, okay, kalau dia beli, okay, harga akan naik lah. Okay, sekejap. Okay. So katalah ini saham GameStop tu. Okay. So untuk menjadikan situasi ni favorable kepada salah satu grup ni, mestilah kalau yang grup yang buy ni mestilah dia nak beli supaya harga tu makin naik, kan? Dan orang yang bahagian short ni pula, okay, dia akan menjual, okay, untuk menjatuhkan harga tu. Okay. Sebab the moment dia buat short dia terus menjual lah basically. Okay. So dia nak harga tu jatuh. Alright. So apa yang berlaku pada GameStop ni, okay, macam saya cerita awal-awal tadi tu lah, the community dekat dalam Reddit tu, okay, dia perasan, okay, ada banyak sangat amount saham GameStop ni yang tengah di-shortkan. Okay. So apa yang dia buat? Okay, itulah dia kompang lah basically. Okay, dia kompangkan dalam Reddit punya thread tu. Okay, dia kumpulkan orang untuk beli beramai-ramai. So dia panggil gang. Okay, dia panggil Anwar Ibrahim. Okay, dia panggil Najib. Okay, so untuk orang beli. Okay, bila dia beli, okay, the moment adanya demand, of course lah harga ni akan naik. Okay, yang gang short ni pula, alamak.
okey. Kata apa, harga dah mula naik, adakah dia sudah cukup panik untuk mula menjual? Okey. Yang ni kita tak tahu lagi. Okey, tapi the moment the force of buying ni, okey, jadi banyak gila. Okey, datanglah juga sorry. Mana pemadam tadi? Okey. Datanglah juga kata apa, Lim Guan Eng. Okey, datanglah Mat Sabu pun nak join. Datanglah Mat Azmin Ali. Okey, beramai-ramai beli. So harga ni makin lama makin naik, makin lama makin naik. Okey. Dan sampailah geng-geng short sellers ni terpaksa menjual sebabkan nak cover losses diorang kan. Diorang expect harga turun untuk dapatkan keuntungan tadi tu. Okay, now disebabkan harga naik ni, diorang nak kena bertindak, nak kena buat something lah, nak mengelakkan daripada berlakunya kerugian yang terlampau tinggi. Okay, apa yang terjadi lepas tu, okay, geng-geng yang short seller ni pun turn into the group of buyers ni tadi. Okay, datanglah siapa nak panggil? Geng-geng PAS pula. Okay. Contoh. Okay, datang. Okay, kata apa, datanglah siapa-siapa lagi yang daripada group of short ni tadi. Okay, kita punya Menteri Perumahan tu, Zuraida datang. Okay. So bila mana yang short sellers, yang asalnya short sellers ni tadi pun kata apa, terpaksa menjual. Okay, of course lah. Okay, harga ni pula makin naik. Okay. So apa yang berlaku, inilah yang dipanggil sebagai short seller tu kena squeeze. Okay, diorang ni they are being squeezed out of their position. Okay, diorang terpaksa keluar daripada memegang saham GameStop tu. Okay, so itulah apa yang dipanggil sebagai fenomena short squeeze. Okay, alright. Okay, saja je guna nama-nama ni nak bagi ni. Okay, macam mana boleh tahu saham GameStop tengah kena short? Okay, dekat trading platform dekat US tu dia actually boleh monitor ada ni. Ada information yang diberikan, tengok berapa banyak floating share yang tengah kena short. Okay, dan case GameStop ni pula, okay, dia punya floating share tu lebih 50, ada dua info saya dapat. Okay, ada 51% daripada floating share tu tengah kena short. Okay, so maksudnya half daripada floating share tengah kena short. So ini memang 50-50 punya battle lah. So kalau dia ada parti tu berjaya, okay, kata apa, buy and keep buying sampai the herd ni tadi tu jadi banyak, makin lama makin ramai. Okay. Okay, datuk-datuk semua masuk. Okay, mungkin kita punya royalty pun semua masuk. Okay, itu yang jadi dalam squeeze, betul-betul squeeze tu. Okay, sampai no, there's nothing the short sellers can do. Okay, ceritanya kenapa hedge fund managers ni nak sangat short sell saham GameStop ni, basically sebab dia tak nampak ada future dah dekat saham GameStop tu. Okay, sebab GameStop ni basically syarikat ataupun company yang menjual game lah. Menjual game, tapi dia ni lambat tukar dia punya model business tu kepada online online lah. Okay, dan still banyak lagi dia punya brick and mortar shop tu. Okay, so nampak keep losing steadily. Harga saham dia for the last 6 years keep going down. So nampak tak ada future. Okay, so fund manager ni pun nak ambil kesempatan. Okay, dia expect harga ni akan keep makin lama makin jatuh. So dan the spirit of orang kata the vigilante punya spirit tu, yang retailers nak melawan jerung-jerung ni, okay, apa yang nak buat tu lah, kumpul dekat Reddit tu, cuba compound dan lawan. Inilah apa yang terjadi dekat GameStop ni. Menjual ke membeli? Apa tu? Beli dekat mana? Beli dekat kedai. Okay, so dan kalau kita tengok apa yang terjadi dekat market tu itself, okay, the in chart wise, okay, sekejap, boleh tukar ke ni ke website, sekejap, trading view.
Lepas ni boleh main CSGO. Okay, floating share boleh tengok dekat dekat ni dekat Malaysia Stock Obis boleh. Okay, kita tengok berapa banyak share yang diapungkan. Beberapa ratus juta, beberapa bilion unitnya ada. Okay, launch chart. Okay, carilah GameStop. GME. GameStop Corporation. Okay. Tu dia, nampak tak? Yang belakang-belakang ni punyalah flat. Tiba-tiba dia punya melompat naik tu. Okay, I think the first frenzy. Okay, first frenzy tu dia start about 50% je naik. Daripada lebih kurang RM40 ni naik sampai 60 plus. Okay. Yelah, okay, about 50%. Ni first round. Okay, waktu tu dah mula mendapat perhatian dah. Okay, berjaya kata apa, berjaya turn around the price movement tu. Okay. Okay, dan it keep continuing sebab tiba-tiba benda ni meletup mendapat biasalah viral lah benda basically the power of virals tu. Okay, sampailah okay, it goes up to highest point kat 1000% ni. Nangis. Okay, lebih kurang 1000% daripada bawah ni dia naik. Okay. Dan one of the the redditors orang-orang yang forumers yang dekat dalam Reddit tu, okay, dia pump 50,000, okay, daripada harga kalau tak silap harga RM4 kot, okay, daripada RM4 pula USD. Okay, yang ni dia go for long lah. Okay, sebab of course lah dia nak ni kan. Okay, dia go for long, dia pump 50,000 and it became something like 58 million. Okay, dia punya net profit tu daripada 50,000 jadi 58 juta. Oh my god. Okay, in the space seminggu lebih benda ni berlaku. So that's how crazy, okay, the things that happened last week. So sebab tu benda ni sangat sangat menarik perhatian. Okay. IB atau hedge fund ni semua boleh je buat short, tapi bila harga naik dia pun right buat long position kan. Ya, betul. Okay. Sebab kalau IB ni kalau dia short pun dia boleh buat untung, dia pinjamkan stocks tu dekat orang. Okay, dia boleh buat margin call. Okay, lepas tu kalau masih ada lagi stocks yang dia pegang untuk long punya position, kalau harga naik pun dia still untung. Okay, sebab tu best jadi investment banking ni. Sekarang ni berapa ratio antara long and short GameStop sekarang selepas beberapa hari kena squeeze? Okay, ni good question sebenarnya. Sebab kita kalau nak go into details, saya pun tak sure kat mana nak check sebenarnya berapa persen yang kena short masih floating tu. Okay. Sebab ada question. Okay. Is it really the retailers yang membeli banyak-banyak ni? Are you really sure? Is this the power of retailers yang orang kata keep buying? Dong betul ke ada banyak duit untuk beli sampai naik 1000% ni? Okay, that one remains a mystery. Bukan mystery lah, it remains a question yang kita kena actually kita kena berfikir juga sebab of course, okay, kalau kata kita tahu ataupun nak assume that kita tahulah hedge fund manager tu mungkin adalah sharks kan, orang-orang yang terlibat yang shorting the stocks. But ada je possibility the bigger sharks. Betul ke tidak? Okay. Siapa yang mula-mula start kompangkan the saham GameStop tu dekat Reddit? Okay, we don't know. Okay. Itu something yang kita nak kena fikir dululah. Alright. So before kita sambung, kita continue our session. Okay, kita ada commercial break sekejap. Kita jumpa dalam 2 minit kejap lagi. Okay, alright. So, basically cerita pasal GameStop tadi tu itu je lah. Kalau kata kita boleh faham apa yang berlaku pada short selling tu itself, okay, dan macam mana the pressure, the battle of the both side of the long and the short punya side tu menyebabkan squeeze. Okay, yang tu kita boleh faham dah sekarang. Okay, tapi adakah yang ni saya skeptik lah. Ni sebab kata kita dah belajar the knowledge of Wyckoff punya blueprint tu. Okay,
will always be, okay, there is this understanding yang di mana, okay, kita tak akan jadi the biggest, we can never assume we are the biggest player in the market, okay, sebab there will be someone yang memang lagi kaya, lagi banyak duit daripada kita, okay. So for example, ya minta buka ni ya website ya, okay, 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 ni website kan, katalah ni, sekejap saya, apa tu, fancy text generator. Ryan Cohen, GameStop. Okay, this is just something yang saya stumble upon lah. Okay, bila baca-baca pasal apa yang berlaku dekat GameStop ni. Okay, Ryan Cohen. Okay, this is supposedly one of kata apa, venture capitalist. Okay, okay, dia has reaped 1,700, okay, 1,700% return from 76 million GameStop investment he made last year. Okay, lemak kenapa saya responsif nak ni. Okay, ni last year okay, bukan minggu lepas. Jeng jeng jeng. Okay, last year dia dah beli. So, Chewy.com co-founder acquired 12.9% stake in GameStop last year for 76 million. So, tahun lepas, okay, tahun 2020, dia dah beli siap-siap jadi director. Okay, dia adalah the largest individual holding dalam GameStop, memegang stake sebanyak 12.9%. Ni kenapa asyik responsif ni? Kita tak apa. Okay. So dia invest in GameStop punya stock, tapi dapat acquire 12% dan jadi director last year. Okay. So this, orang kata apa? Since Cohen first purchase of shares of GameStop on September 14, shares are up as much as 2,000%. Okay. So now, betul lah. Okay, orang kata apa, betul lah, the frenzy, the frenzy of buying tu dimulakan oleh orang-orang di Reddit tu. Okay, tapi jangan lupa, okay, ada orang, ada entity, bukan orang lah, dia tak semestinya orang, ya, ada entity yang dah siap-siap buat kerja dekat belakang for a few years, okay, dan tunggu masa untuk reap the rewards. Okay, benda ni bukan coincidental, dia bukan suddenly, orang kata apa, bukan suddenly tiba-tiba je datang wahyu untuk diorang ada push dekat Reddit tu. Okay, I'm not saying somebody actually started this conspiracy ke apa ke. Okay, tapi what I'm trying to say here is, okay, orang-orang macam Ryan Cohen ni, okay, dia actually boleh ride the wave. Okay, sebab dia boleh ride the wave and then dia boleh chip in untuk push the stock. Okay, sebab dah ramai orang public yang join. Okay, so this is how, okay, kalau you all belajar Wyckoff, okay, kita akan faham the smart money punya action. Okay, this is the kind of people yang kita panggil sebagai smart money. Okay, action yang macam ni lah yang membuatkan, orang kata apa, orang-orang yang tak tahu, okay, what's going on, okay, akan trap. Okay, dia expect macam contohlah tadi nampak naik, nampak tinggi-tinggi ni. So katalah ada orang sangkut, definitely memang ada orang yang beli dekat harga 480 USD ni. Confirm, sebab tu harga sampai situ. Okay, kesianlah beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, kalau kita terbalikkan ini daripada atas ke bawah ni nampaklah 2000%. Okay, kalau kita terbalikkan, okay, yang beli ni, katalah sampai harga hari ni lah, kesian lah, bukan harga dia hold lagi. Okay lah, masih negatif 56%. Okay, so confirm ada orang beli kat atas tu. Okay, kalau kita join the frenzy without knowing, kata apa, the reason why is it happening, okay, dan tanpa mengenali ada market manipulator dekat belakang tu, okay, bukan mudah-mudahnya lah kita jadi bilis yang kena makan dengan jerung tu. Asalnya acah-acah konon bilis-bilis ni nak bersatu padu nak lawan jerung kan. Okay, turns out the results is the opposite. Okay, so ni yang kata apa, hedge fund ni pun pandai juga buat long jugalah masa retailers movement ni. Okay, there are a lot of things going on lah dekat kata apa, dekat US sana tu. Okay, sampai ada at one point tu, I think you all pernah dengar the app Robinhood, apa yang trading platform tu dah di waktu all this frenzy going on, okay, diorang ni tak dibenarkan untuk
trade the stocks. Okay, the retailers tak dibenarkan untuk trade the stocks. Tapi institutional dibenarkan. Oh my god. Okay, this event, okay, dia kata dah spark some kind of changes lah dekat sana. Okay, the regulators terpaksa step in untuk bail out fund hedge fund managers yang sangkut ni. Okay, up till today, okay, kalau tengok berita yang hari ni, okay, 12 billion USD losses, accumulated losses oleh hedge fund managers ni. 12 bilion weh. Uish, banyak tu. So duit orang pula tu kan, sebab dia ni hedge fund managers. Okay, bukanlah duit dia sendiri ke apa. Okay, duit public. Orang yang invest dekat dalam dia punya hedge fund. So memang sakit jugalah. Okay, this orang kata apa, walaupun the narrative tu mungkinlah probably, okay, ada the bigger shark ke apa, tapi sampai jugalah kepada public di mana adanya, orang kata apa, ada that possibility yang the public, the retailers ni boleh lawan, okay, boleh lawan the sharks. Okay, itu narrative yang cuba disampaikan. Okay, dan narrative tu membuatkan the so called the Wall Street punya, Wall Street people ni rasa dia punya domain ni tercabar. Selama ni akulah pegang the market, tiba-tiba ada yang, okay, nampak pula boleh kacau. Okay. Tu narrative yang cuba disampaikan. But then as we trade, okay, I think this kind of situation, um, as it is now, tak sampailah kot. Kata apa, tak sampailah kat Malaysia, okay, sebab kesinambungan daripada apa yang GameStop punya short squeeze ni, okay, adalah a group of adalah group of investors ataupun traders dekat Malaysia ni cuba nak replicate, okay, nak buat benda yang sama dekat Top Glove, okay. Tapi siap buat Telegram group, okay. Members kat 30,000 orang juga dalam group tu kalau saya tak silap. Tapi the first day of the week, hari Isnin last week, right, okay, market buka sejam kemudian group tu dah tak boleh access dah, chat dah tak boleh access dah. Ayo. Kejap je. Okay, kejap je tewas. Okay, the idea is, okay, kalau dia nak buat short squeeze ni, okay, dia kena beli and keep buying and hold. Okay, tak nak bagi harga tu jatuh supaya short sellers ni terpaksa jual position dia. Okay, tapi it looks like persatuan tu gagal nampaknya. Okay. Macam mana nak buy on news? Takut tengok Iris hari ni. Okay, apa tu? Tengok sikit soalan. Okay, macam mana nak buy on news? Okay. Okay, kalau nak buy on news, okay, it has to be quick lah. Quick play, beli jual. Ataupun kau tak apa, kau dah beli awal, jual on the news. Okay. Tak semestinya setiap news yang keluar tu akan menyebabkan harga naik. Okay. There are some people yang menggunakan news tu untuk dump. So itu kata apa, bergantung kepada karakteristik counter to itself. Okay, it's not applicable to all counters. Okay, and this is the thing yang kita ajar dalam Wyckoff punya blueprint tu. Okay, how to identify ataupun how to characterize, okay, smart money yang terlibat di dalam kata apa, yang menjaga counter tersebut. Okay, we always believe this. Setiap satu counter tu memang ada operator dia. Okay, there's no way, okay, kalau you tengok saham GameStop tadi tu, okay, yang candle yang kotak-kotak tadi tu, okay, sebelum adanya this kind of frenzy, okay, mana tadi? Tengah view ni ke? Okay, kejap. Alamak, kena join for free pula. Lupa pula login. Okay, tak apalah. Okay, tak kisahlah GameStop punya stock tu ke ataupun whichever counter, okay, ada waktu-waktu yang a period of time dalam 2-3 tahun yang tak ada pun orang interested nak beli. Okay, contoh, okay, dah boleh buka balik ni kan. Okay, GME. Okay. Okay, waktu tengah jatuh ni, okay,
rasanya sebagai yang kata apa, bagai orang normal investors, normal trader, kita tak berminat pun nak masuk stock macam ni sebab jatuh. Tapi still ada transaction going on hari-hari. Okay, kenapa? Benda tu kita nak kena faham. Okay. So that's why kata apa, the trick is bukanlah kita nak bergaduh, nak berperang dengan sharks ni ataupun berperang dengan jurung-jurung ni. What we want to do is actually to be with them. Okay. So kalau kata dia orang nak push menggunakan short squeeze ni ke apa, kita ride the trend lah basically. Okay, but this one happen in US, okay, different circumstances. Dekat Malaysia belum nampak lagi chances nak buat macam ni lah, sebab short selling dekat Malaysia ni pun masih lagi tak meluas. Okay, hanya ada regulated short selling, iaitu hanya institution sahaja yang dibenarkan untuk buat. Okay, yang IDSS tu pula tak semua stocks dibenarkan untuk buat intraday short sales. Okay, so in terms of liquidity untuk short sales dekat Malaysia ni masih belum lagi sampai level dekat US lah. Okay, not just the liquidity untuk short sales tu, in fact the liquidity of our market as a whole, belum lagi sampai level yang memang kata apa, cantik lah. Okay, recently baru tahun 2020 ni je yang kita punya apa, volume tu very very high. Okay, 5 billion ke atas tu mudah-mudah je dapat. Okay, as opposed to previous punya tahun-tahun sebelum itu. Okay, XRP simply ripped. Aduh, hai. Yang Ripple ni saya tak sempat follow sangat lah. Okay, nampaknya yang saya dengar rumors kata nak push sampai $1 kan. Tapi tak jadi. Kan? Apa jadi XRP? Tengok sikit. XRP. Okay. Oh, macam tu je dia bagi. So ini yang berlaku semalam. Okay, harga dibuka pada ni lah 49 sen, naik sampai 78 sen pula, sorry, dolar and then kena dump balik sampai ke bawah. Okay, so basically, okay, Allah okay, we can see lah, nampaknya kata apa, belum ada solid reason lagi untuk dia naik lagi tinggi. Okay, sebab nampak je kalau kata apa, kalau kita nak buat observation, simple observation, this memang ni je pun. Okay, dia punya range. Okay, so selagi dia tak break ke atas tu, okay, there's a long way to go lah untuk Ripple ni. Okay, tapi the rumors ataupun the situation, the event yang berlaku kat Ripple ni saya tak pasti pula, tak sempat follow tu ada Tuan Faiz Wahab nak cerita kan bolehlah nanti minta Tuan Faiz Wahab detailkan cerita Ripple ni pula. Saya dah habiskan banyak masa untuk study GameStop ni. Okay, masuk Dogecoin, jangan macam-macam. Okay, alright. So, okay, the moral of the story, okay, the moral of the story, apa yang berlaku pada GameStop ni nampak seperti satu kegilaan lah sebenarnya dan kita kalau boleh kita tak nak lah our trading tu, okay, jadi macam tu. Okay, sebab ini adalah satu kata apa, and nampak macam tak natural it doesn't follow the cause and effect dia. Okay, kalau kita berniaga ataupun kalau kita nak beli sesuatu, okay, dia adalah berdasarkan valuation harga barang tersebut. Okay, kalau kita value sesuatu barang tu pada harga yang tinggi, okay, kita akan bayarlah pada harga yang kita rasa sepatutnya. Okay, bukanlah semata-mata nak kata apa, nak faking things out. Okay, semata-mata nak kata apa, jadi satu kegilaan untuk kejar duit macam ni. Okay, nampak sangat tak normal. So kita nak buat analisis ke apa pun tak boleh. Okay, satu masalah lah. Alright. So I think that's pretty much it for today. Okay, yang mana mungkin tak faham short sell sebelum ni, harapnya dapat faham sesuatu. Okay, yang tak faham term short squeeze, okay, mungkin harapnya dapat belajar sesuatu pada malam ni. Okay, kalau yang baru masuk yang baru masuk join kita tengok pada malam ni pun boleh share lagi kita punya video, tak ada masalah. Keep sharing, okay, keep following. Okay, esok
Khabarnya esok khabarnya saya tak sure lagi sebab belum ada apa final topik lagi untuk besok. Tapi dengar cerita akan kupas mengenai Iris. Ha, siapa yang nak dengar mengenai kupasan Iris esok? Say I. Okay. Harapnya presenter esok baca dekat sini you all apa punya request nak komen tentang Iris tu. Okay. Lagi. Siapa lagi nak dengar cerita pasal Iris ni? Yang kononnya dapat kontrak 1.2 bilion tapi harga jatuh. Astaghfirullahalazim. Apa yang jadi sebenarnya? Okay, I risau. Okay. Bagi presenter esok nampak. Okay, bagi dia pressure. Allahu Akbar. Okay, macam-macam. Banyak benda kita boleh belajar dalam market ni. Okay, saya nampak ada speaker tersebut respon dekat dalam kita punya chat ni. Nampaknya dia dah nampak you all punya request ni. Lagi, bagi dia pressure. Okay, kalau nak jangan lupa tune in esok macam biasa pukul 8.30 kita akan cerita pasal Iris insya-Allah. So kalau topik esok bukan Iris jangan cari saya sebab saya dah kata ni bukan final. Okay, alright. Boleh sebelum kita habiskan the session, okay, minta jasa baik untuk fill up kita punya feedback form, okay. Oh, sorry, tak ni tak dimasukkan okay, tak apalah. Okay, tak apa. Make sure besok keep following us and then sekarang ni Smart Saham kita dah ada launch new Telegram channel so kalau kata you all nak info-info berkenaan market, info-info grafik berkenaan dengan general knowledge tentang saham, jemput masuk kita punya Telegram channel. Okay, tu saya ada share dekat link dekat komen bawah tu. Okay, t.me/smartsahamcom. Okay, jemput masuk channel Telegram kita guys. Okay, insyaAllah banyak lagi ilmu-ilmu menarik yang kita boleh kongsikan. Okay, oh sempat ada kita punya feedback form. Okay, boleh projek. Ya betul. Okay. Saya pun bagi feedback. Okay. Kalau tak boleh scan, saya hantar link ni dekat ruangan chat. Okay. Mana link tersebut? Okay. So, kata apa, disebabkan program kita ni dibawakan dengan kerjasama khas Bursa Malaysia Eye. So, hopefully you guys can keep giving us feedback. Okay. Kata apa, ini adalah sedikitlah usaha untuk berkongsi ilmu kepada masyarakat secara percuma. Okay. So keep supporting us. Okay, tolong berikan feedback yang okay lah. Alright, so that's all for today. Okay, boleh transition muka saya balik tuan kan? Okay. Alright, so I hope to see you guys again. Okay, keep supporting smartsaham.com. Okay, terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.